Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Serina dan juga Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat di awal. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan awal dan menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belait ya. Dan sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya. Namun dapat diharapkan semoga ianya beransur cerah menjelang ke petang nanti. Dan untuk pertemuan kita pada pagi ini ya, kami akan membawakan satu segmen wawancara yang mana pada pagi ini kita akan membincangkan salah satu program yang akan mengambil tempat di daerah Belait, iaitu mengenai dengan projek Fathul Barakah 5.0 ya. Jadi apakah sebenarnya projek ini? Jadi kita akan dengarkan bersama dengan narasumber kita ni pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Awang Haji Krisman Safari bin Haji Mustafa, Pegawai Perkembangan Agama, Ketua Unit Dakwah Daerah Belait, dan beliau pun sudah bersama kita di studio pada pagi ini dan kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dani. Apa khabar? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang sihat je. Bagaimana dengan Tuan pada pagi ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberkati Allah juga. Alhamdulillah, dalam keadaan yang sihat juga ya. Jadi Tuan, untuk hari ini kita akan membincangkannya mengenai dengan salah satu program yang akan diadakan di daerah Belait juga, dan saya percaya juga diadakan di seluruh daerah juga ya, mengenai dengan projek Fathul Barakah 5.0. Jadi mungkin Tuan boleh jelaskan ya, apakah dia Fathul Barakah ini Tuan, silakan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Tuan Dani dan juga para penonton dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengenai dengan projek Fathul Barakah 5.0 ini, memang kalau kita melihat daripada maknanya sendiri, fathu maknanya pembukaan. Jadi barakah maknanya keberkatan. Jadi kita ni membuka keberkatan itu melalui daripada amal jariah ataupun sedekah. Jadi kadang-kadang ada orang beranggapan sedekah ini hanya orang-orang tertentu. Namun sekarang ini projek ini memang telah pun dilaksanakan, iaitu bermula pada tahun 2020. Maknanya sudah melangkah ke 5 kali projek ini dijalankan Tuan. Jadi maknanya di sini bila kita ni melihat ini memberikan galakan kepada masyarakat kita ni untuk menyumbangkan sedekah dan juga untuk pengetahuan juga bersama. Projek ini sebenarnya dikelolakan sebetulnya daripada bahagian pembangunan mualaf kebajikan mualaf, dan yang mana projek ini telah pun berjalan dan akan dijalankan insya-Allah tidak lama lagi. Itulah saja. Alhamdulillah. Jadi kita dengar tadi ia memang diadakan di tubuhnya pada tahun 2020. Dan ini dikatakan 5.0 itu maksudnya kali kelima. Ya, betul. Kali insya-Allah akan diadakan pada tahun ini juga insya-Allah. Alhamdulillah. Dan kita percaya juga ya, setiap projek pasti ada tujuannya masing-masing. Jadi mungkin apakah tujuan projek Fathul Barakah ini Tuan, dan berapa kali sudah ianya diadakan tentunya? Ya, Alhamdulillah, sebagaimana kita dikongsikan tadi, ya ini merupakan kali kelima. Alhamdulillah, Fathul Barakah projek ini, dan juga kalau kita melihat di antara objektif ataupun tujuannya, iaitu salah satu memberi peluang kepada warga pusat dakwah Islamiyah khususnya dan orang awamnya dan dalam sama-sama bersedekah, iaitu beramal jariah semata-mata untuk mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita ini tidak lama lagi akan melangkah ke bulan Ramadan. Jadi maknanya projek Fathul Barakah ini memang dikendalikan semasa hampirnya menjelang bulan Ramadan. Jadi maknanya bukan di bulan-bulan tertentu, tetapi hanya bulan khusus hampir yang menjelang bulan Ramadan. Okey. Dan keduanya sebagai salah satu sarana dakwah. Dan juga dan rasa pemodelan pihak kerajaan khususnya pusat dakwah Islamiyah dan pihak persatuan mualaf seluruh negara kepada mualaf yang memerlukan bantuan. Kita ni melihat sini memerlukan bantuan bagi menjamin kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Sebab ini adalah merupakan salah satu syiar juga Tuan. Sebabnya kita ni tahu bagi mereka saudara-saudara baru ataupun orang-orang mualaf yang telah pun melafazkan syahadah, ia tidak akan dibiarkan macam itu sahaja. Maknanya salah satunya kita diberikan tarbiyah, dan keduanya memang kita ni ambil perhatian mengenai dengan kemaslahatan dan kebajikan mereka. Jadi salah satu projek ini memberikan gambaran agar
mereka itu tidak tersisihnya kita Yeah. ni. Apabila sudah hampir akan menjalani Ramadan, mereka pun ingin merasakan kenikmatan itu dan merasakan kenyamanan Betul. semasa menyambut kedatangan bulan Ramadan. Baik. Dan ketiganya juga meringankan bebanan mualaf di samping membiayai keperluan yang dihajati. Yeah. Jadi sebab itu kita lihat di sini memberi itu bukan bermakna memberi sekaligus. Yeah. Maknanya adalah barang-barang tertentu yang kita ni barang keperluan. Sekurang-kurangnya kalau anda pernah makan ni, ada je pernah makannya. Itu yang kita kan membagi itu. Okey, lepas itu mewujudkan rasa tanggungjawab khususnya pusat dakwah Islamnya dan persatuan mualaf seluruh negara untuk sama-sama membantu mualaf yang kurang berkemampuan. Maknanya di sini bukan semua mualaf itu yang tidak berkemampuan ataupun yang berkemampuan, tapi ada juga mereka-mereka itu yang tidak berkemampuan. Jadi lebih-lebih lagi bagi mereka-mereka yang menerima bantuan daripada Majlis Agama Islam dan sebagainya. Baik. Dan sebagai persiapan mualaf yang kurang berkemampuan itu untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, dan kedua mewujudkan rasa bekerjasama antara mualaf khususnya persatuan-persatuan mualaf seluruh negara dan pusat dakwah Islamnya dalam sama-sama menghulurkan bantuan. Maknanya di sini macam di pusat dakwah nanti di daerah Belait, memang kami akan menjemput juga persatuan Sinar Islam. Maknanya itu persatuan mualaf itu juga mereka tu untuk sama-sama membantu. Maknanya contoh kalau menerima sumbangan itu bukan hanya tertumpu kepada pegawai dan kaki tangan pusat dakwah itu sendiri, tapi memerlukan kerjasama daripada persatuan Sinar Islam, iaitu persatuan mualaf yang ada di daerah Belait ini untuk sama-sama berganding bahu dalam menerima sumbangan, dalam menyatukan dan juga untuk mengagihkan insya-Allah. Itulah di antara lain tujuan-tujuannya yang berkait rapat dengan projek Fathul Barakah ini. Alhamdulillah. Memang kalau kita dengar tadi banyak tujuan ni di antaranya memang dia diadakan sebelum menjalannya bulan puasa dan juga diagihkan kepada mualaf. Setentunya mereka ingin merasakannya tadi sebelum kedatangannya bulan Ramadan. Jadinya orang sama-sama lah tadi sebagai umat Islam ni sama-sama meraihkan bulan Ramadan, dan kerana itu itulah diberikan pemedulian kepada masyarakat kita ni dengan adanya projek Fathul Barakah ini kepada mualaf-mualaf kita ni. Dan jika kita lihat di sini, ini merupakan salah satu projek dalam pengagihan barang-barang keperluan seperti apa yang dinyatakan tadi. Dan bercakap mengenai dengan barang-barang keperluan ini tuan, mungkin tuan boleh jelaskan jenis sumbangan yang diperlukan dan bila kiranya tarikhnya ianya acara ini diadakan tuan. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah pun diberikan melalui daripada poster, mungkin daripada media-media sosial dan sebagainya, memang seluruh negara termasuklah daerah Belait akan memulakan projek Fathul Barakah ini iaitu pada esok hari, iaitu 17 hari bulan Februari 2024 sehingga 18 hari bulan Februari 2024. Maknanya pejabat pusat dakwah Islamiah, pejabat unitnya kita ni akan dibukakan bermula pada jam pukul 8 pagi hingga pukul 4 petang. Maknanya kita ni akan menerima mana-mana sumbangan daripada masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah Belait, untuk dilaksanakan secara drive-thru. Jadi maknanya pihak-pihak ataupun pegawai-pegawai atau kaki tangan ataupun persatuan yang telah dilantik menjadi ahli jawatan kuasa dalam sama-sama menerima sumbangan ini akan berada di sana. Jadi penerimaan itu secara drive-thru. Okey. Jadi kita ni sudah memberitahu tadi bermula esok hari Sabtu dan juga hari Ahad. Jadi secara drive-thru, kalau mungkin orang dah tahu kali ni di mana pusat dakwah ni. Betul, mau diberikan kali ni. Mana di Jalan Simpang 159 Jalan Maulana. Jadi sana boleh masuk, insya-Allah ada kaki tangan ataupun staf yang akan menunjukkan ke mana haluan itu. Jadi maknanya kalau akan diberikan saya tarus dan diturunkan barang dan dipusing. Jadi supaya kita itu nampak ya sekitar atur. Jangan sampai karena takut sekarang terjam kan ramai orang macam itu. Tapi alhamdulillah kita ni kan melihat bagaimana penerimaan masyarakat itu. Baik. Tadi tuan bertanyakan apa bentuk sumbangan. Jadi mungkin penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala ingin tahu apa keperluan asasi yang diperlukan. Baik. Di antara lainnya ialah kalau akan membagi iaitu seperti beras, gula, jadi minyak masak, tepung, makanan dalam tin,
biskut, minuman, maknanya minuman perisai yang campur atau pasal tu Nescafe kah, Milo kah, udang karing kah, pusuk karing kah, bawang-bawangan kah, dan barang keperluan asasi. Maknanya ia merangkumi banyak perkara asasi ini. Mungkin sahaja ada di antaranya ia kurang memerlukan baras. Mungkin saja ia ingin memakan barangan-barangan dalam tin. Mungkin saja ia memerlukan, mungkin wallahu a'lam, kadang-kadang kita tidak tahu, ada masing-masing punya keperluan. Mungkin saja pempas ke tu, wallahu a'lam. Tetapi kalau ikut daripada projek Fathul Barakah, memang mengkhususkan kepada makanan asasi. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dengar tadi, memang itu adalah antara makanan asasi yang diperlukan seperti tadi apa yang disebutkan. Jadi dalam mengadakan projek ini tuan mungkin pihak lain juga turut serta dalam sama-sama menjayakan projek ini tuan. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, di antaranya ialah kalau mengikut kepada ada yang mengikutilah seluruh daerah sudah ikut tu. Memang maksudnya berjalan secara apa nama itu, secara samarat lah. Maksudnya seluruh daerah berjalan, dan juga di samping itu ada persatuan-persatuan yang ikut. Tapi penglibatan ini kalau khususnya bagi dengan pusat dakwah, dan lain dan bukan, memang kami melibatkan hanya orang persatuan mualaf sahaja. Itu sajalah yang kita minta. Jadi ingin tuan bagi soalan yang terakhir tuan kita ingin tanyakan penerimaan terdiri pada saudara-saudara baru Ketani. Jadi mungkin tuan boleh jelaskan mengenai dengan penerimaan kepada orang mualaf dan juga saudara baru Ketani, kenapa ia dipilih? Ya, alhamdulillah, kalau kita melihat kepada kenapa ia dipilih, itulah peranan Pusat Dakwah Islamiah. Kan peranan Pusat Dakwah Islamiah ini di antara lainnya ada pengislaman. Jadi bila ada pengislaman, maknanya penerimaan masyarakat bagi mereka-mereka yang telah pun memeluk agama Islam, maka pemodelan itu amat dititik baratkan. Jadi sebab itu pengkhususan pusat dakwah ini tertumpu kepada mereka-mereka yang memeluk agama Islam. Jadi saudara baru. Jadi kita ni tidak mau, sebagaimana saya katakan tadi, tidak mau mereka ini terbiar begitu sahaja. Tidak mau mereka ini macam tersisir ataupun terpisah daripada golongan-golongan ini. Jadi sebab itu saya lebih suka tuan, macam kalau orang-orang yang baru mualaf ni, saya lebih suka menggelar mereka saudara-saudara baru. Sebabnya kan dalam firman Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara sebenarnya. Jadi sebab itu ini langkah Pusat Dakwah Islamiah untuk menarik balik minat kepada saudara-saudara baru kita ini ataupun orang mualaf kita ini itu, agar mereka ini akan tetap dengan iman dorang. Maknanya di samping kita ini menerapkan tarbiyahnya, didikannya, di samping itu juga kita ini membagi dengan bilhal, maknanya dengan sumbangan-sumbangan ini. Di samping kita ini menggalakkan kepada masyarakat untuk menyumbangkan apapun bentuk sedekah yang bersesuaian. Alhamdulillah. Terima kasih tuan atas perkongsiannya dan mengongsikan sedikit sebanyak mengenai dengan projek Fathul Barakah 5.0 dan ribuan terima kasih kami ucapkan.